Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton sekalian? Seperti biasa, bertemu lagi kita dalam kisah-kisah seram di dalam channel Kisah Seramku ini. Dan saya banyak-banyak berterima kasih kepada anda yang sudi like, subscribe dan juga share cerita seram di dalam channel ini. Dan juga saya mendoakan anda, semoga anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan yang penting terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan cerita, alangkah baiknya mari kita sama-sama menandatangan berdoa. Semoga saya dan kita semua terlindung daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Bertemu kembali, alhamdulillah. Kali ini kisah ni saya akan bawa satu cerita kisah yang telah dikirim kepada saya oleh rakan subscriber kita juga yang bernama Malik. Pengalamannya, Malik pengalamannya, iaitu Malik ini adalah seorang pemandu e-hailing Maxim. Biasa kita dengar pemandu Grab. Ini pengalaman driver Maxim, pemandu Maxim, menceritakan pengalamannya kepada saya. Kisah seram yang dia alami. Kisah seram yang dia alami sejak dia menjadi pemandu Maxim di daerah Sendakan ini. Kisahnya katanya, oleh kerana dia ni driver Maxim dan penumpang yang menumpang pada hari itu tidak ramai. Kebiasaannya Malik ini pagi-pagi dia akan keluar dan petang dia akan balik ke rumah. Tapi hari itu entah kenapa sampai menjelang maghrib dia tak balik ke rumah. Dia cuma berhenti untuk salat maghrib dan makan malam. Kemudian dia teruskan mencari rezeki. Maklumlah, dia kata hari ini cuma 2 orang saja penumpangnya. Sejak pagi hingga petang pada hari Isnin itu hanya 2 orang saja penumpangnya. Mana cukup bang, dia kata. Saya ni ada anak isteri, tak cukup. Jadi sebab itulah dia berazam untuk balik tengah malam. Andai kata dia kata ada rezeki yang bagus, tak sampai tengah malam dia akan balik awal. Maka teruskanlah dia seperti biasa, parking satu tempat, menunggu panggilan daripada penumpang lah. Sampai sekitar pukul 10 malam belum ada lagi seorang pun. Ada pun yang memberi lokasi untuk dia ambil. Ketika dia nak tekan, tiba-tiba cancel. Masya Allah, dah sangat diuji lah kali ini. Tapi dia sudah berazam tadi dan dia berjanji pada dirinya, andai kata sampai tengah malam, iaitu kira-kira pukul 12 tak ada juga penumpang, apa boleh buat, katanya mungkin itulah rezekinya pada hari itu. Maka punya tunggu kira-kira pukul 11.30. 11.30 ada mesej masuk dan dia pun tengok ada penumpang yang memerlukan perkhidmatan Maxim. Cepat-cepat tanpa dia masa, dia tekan. Katanya barangkali inilah rezeki yang terakhir pada malam itu. Maka dia pun pergilah ke tempat yang dimaksudkan. Tempat itu bila dia lihat lokasi lihat lokasi itu, tempat yang agak sunyi, terutama waktu malam. Jalan itu jalan yang sunyi. Jangankan tengah malam, pukul 7 malam pun tempat itu sudah sunyi, sepi, lengang. Kerana tempat itu di Batu 11 di daerah Senakan yang namanya Jalan Bambangan, dekat dengan Seguntur. Tempat itu memang sunyi. Siapa-siapa yang membawa kenderaan
pada malam menuju ke Bambangan memang sunyi, ya, apalagi di sepanjang jalan tidak ada lampu-lampu jalan, menyebabkan tempat itu lagi sunyi dan menyeramkan. Tetapi bagi Malik, perkara ini sudah biasa. Baginya tak ada apa-apalah yang boleh dia takutkan ataupun yang melemahkan dirinya untuk mencari rezeki. Dia kata, aku mencari rezeki ini rezeki yang halal, bukan aku mencuri, bukan aku merompak. Jadi tak kisahlah. Kemudian pula rumah Malik ini berdekatan dengan Batu 11, Jalan Bambangan itu, iaitu rumahnya di Batu 12, rancangan Sungai Manila. Jadi tak jauhlah, dia kata, sambil dia pulang, maka sampailah dia di tempat lokasi di mana alamat yang diberi untuk dia mengambil penumpang. Oleh kerana dah tengah malam, Malik ni pun dalam keadaan ialah agak letih. Maklumlah, daripada pagi letih sambil menguap lah, macam mengantuk lah, mengantuk, letih, penat. Maka dia parking di tempat lokasi tu, dia tengok, dia ada cek lokasi, okey. Sambil dia menyandar-nyandar dekat kursi keretanya tu, dibuka tingkap sikit, dia tengok kanan kiri. Dia rasa dia macam ada terlelap sedikit, tapi dia tak perasan. Sedar-sedar dia terjaga bila pintu keretanya berbunyi, seperti ada orang masuk dan bertutup kembali. Maka cepat-cepatlah dia membawa penumpang itu ke tempat yang telah ditetapkan. Sambil-sambil itu dia tengoklah cermin belakang. Dia tengok, pelik juga penumpang ni, dia kata, sebab penumpang ni tunduk, orangnya perempuan, tapi dalam keadaan tunduk, menundukkan kepalanya. Tak nampaklah wajahnya, dia nampak cuma rambut yang hitam dan panjang. Barangkali dalam hatinya mengatakan, barangkali perempuan ini pun sama macam dia, letih dan mengantuk, tak apalah. Maka dia pun cuba bertanya. Dia kata, dek, betul tak tempat ni, lokasi ni, dan kita okey lah, ya dek, kita gerak lah. Tapi tak ada suara. Tak apalah, dia kata, kalau tak ada suara, barangkali dia pun tak nak bercakap, ya. Kadang-kadang ada penumpang, kata Malik, tak nak bersembang, tak nak bercakap, ya. Yang penting masuk dan jalan, sampai-sampai bayar habis. Itu. Maka Malik pun terus membawa kenderaannya sampai di simpang Jalan Bambangan itu. Memang tempat tu sunyi. Tiba-tiba handphonenya berdiri. Bila dia tengok ada panggilan, dia pun jawablah. Dia kata, halo. Ya, halo, cik. Ya, saya. Kamu yang driver Maxim kan? Ya, saya. Kenapa tak tunggu saya? Dia kata, ha? Dia kata, dia pun serba salah nak jawab. Kamu belum masukkah? Belum. Baru saya tadi nak datang kereta kamu terus jalan. Kenapa tak tunggu? Tolonglah patah balik. Okey, kata Malik. Okey, tunggu. Tapi Malik pun, siapa pula duduk belakang gua tadi? Makan Malik tu belakang. Tak ada orang dah. Tadi dia nampak sungguh ada orang masuk, perempuan rambut panjang. Tapi bila dia pandang sisi cermin belakang, tak ada orang dia. Untuk pastikan ada orang ke tidak, dia buka lampu kenderaan tu, tak ada orang. Cuma bila dia patah balik semula, ya, tercium bau yang sangat busuk. Sangat busuk lah. Lebih busuk lah daripada bangkai. Jadi dia pun berkata, mungkin busuk ni datang daripada luaran lah. Luar. Sebab lagi pun tempat tu memang tempat dekat berhampiran dengan tempat pembuangan sampah. Jadi dia pun tutup tingkap semula. Tadi dah buka tingkap, sekarang dia tutup tingkap, pasang ikon. Tapi bau tu tetap bau yang sangat busuk, hingga kan tak tahan Malik ini, lawyer dia, sampai dia parking tepi jalan dan muntah. Lepas dia muntah, dia kata, dia pun ambil minyak wangi dalam lokal keretanya tu. Dia sapu seluruh badannya. Kemudian dia sapu juga kereta tu. Dia tak ada minyak wangi, cuma ada minyak wangi atar sajalah yang ada. Maka tak apa, yang penting wangi. Dia pun berjalan pelan-lahan. Sekali lagi penumpang tadi yang apply Maximnya tu call. Dia kata, Malik tunggu, saya dekat dah. Tak lama kemudian sampailah Malik ke tempat penumpang tadi. Maka penumpang tu bukan main marah dengan Malik. Kenapa tadi dia kata kamu lari, sedangkan saya menuju kenderaan kamu terus tinggalkan saya? Kenapa ni tak boleh, cik, begini?
minta maaf lah yang datang tu pun sebenarnya makcik. Minta maaf makcik, saya tak perasan tadi, saya ingat makcik dah masuk. Sungguh makcik, saya ingat dah masuk sebab pintu bertutup, kemudian saya nampak seorang kalibat seorang perempuan masuk. Saya ingat itulah makcik. Bukan dia kata bila pula saya masuk. Jadi Malik pun nak cakap pun payah. Lantas Malik mendiamkan diri sajalah. Ya. Tak nak cakap panjang, kata makcik tu apa ni, janganlah kalau ya pun janganlah bohong, ya. Tak apalah makcik, kata Malik. Malik terus meneruskan perjalanan ke lokasi yang telah ditetapkan, ya. Alhamdulillah. Inilah cerita pengalaman Malik ketika membawa miksin.